Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, pensyarah yang dihormati serta rakan-rakan sekalian. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, kami berpeluang membentangkan tugasan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Pendidikan merupakan asas utama dalam membentuk modal insan yang berilmu, berakhlak mulia dan mampu menyumbangkan kepada pembangunan negara. Seiring dengan perubahan global, sistem pendidikan Malaysia sentiasa diperkasakan melalui pelbagai dasar dan pelan pembangunan bagi memastikan kualiti pendidikan kekal relevan serta mampu memenuhi keperluan abad ke-21. Dalam pembentangan ini, kami akan menghuraikan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara yang menjadi panduan kepada pembangunan sistem pendidikan Malaysia. Seterusnya, kami akan menjelaskan konsep guru berjiwa pendidik iaitu seorang guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah berperanan sebagai pembimbing, pembentuk sahsiah dan ejen perubahan dalam melahirkan generasi yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Akhir sekali, kami akan membincangkan implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap profesen keguruan agar guru sentiasa bersedia menghadapi cabaran pendidikan masa kini dan masa hadapan. Semoga pembentangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang peranan penting guru dalam merealisasikan hasrat pendidikan negara. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembentangan ini dengan meneliti aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Amalia atas pengenalan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan. Secara umumnya, aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat atau hasrat yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan negara. Aspirasi ini menjadi panduan dalam melahirkan model insan yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah mempunyai sasah yang baik, berkemahiran tinggi dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Manakala, hala tuju pendidikan boleh merujuk kepada arah dan perancangan strategik yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan sistem pendidikan negara sentiasa relevan, berkualiti dan memenuhi keperluan semasa. Hal tuju ini bukan sahaja memberi penekanan kepada pencapaian akademik, tetapi juga membangunkan potensi murid secara menyeluruh dari aspek intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani. Bagi merealisasikan aspirasi tersebut, kerajaan telah memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPM 2013 hingga 2025. Pelan ini merupakan dokumen dasar yang menjadi panduan utama dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara supaya mampu melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia serta berdaya saing di peringkat global. Melalui PPM ini terdapat 3 komponen utama yang menjadi asas kepada hala tuju pendidikan negara, iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau SKPM serta 6 aspirasi murid. Hadirin sekalian, komponen yang pertama ialah 5 aspirasi sistem pendidikan. Aspirasi yang pertama ialah akses. Aspirasi ini bertujuan memastikan setiap kanak-kanak di Malaysia mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira kaum, latar belakang ataupun tempat tinggal. Kerajaan menyasarkan 100% enrolment murid dari peringkat prasekolah hingga ke menengah atas supaya tiada murid yang tercicir daripada sistem pendidikan. Aspirasi yang kedua ialah kualiti. Selain memastikan semua murid mendapatkan pendidikan, kerajaan juga berusaha meningkatkan mutu pendidikan agar setanding dengan negara maju. Oleh itu, Malaysia menyasarkan kedudukan dalam kelompok sepertiga teratas dunia melalui pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Hal ini dicapai melalui penambahbaikan kurikulum, pentaksiran dan kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Aspirasi yang ketiga ialah
ikuti. Ikuti ni bermaksud setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Kerajaan menyiasatkan pengurangan sebanyak 50% jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar. Murid daripada pelbagai latar sosial ekonomi serta jurang pencapaian antara kaum. Ini menunjukkan bahawa pendidikan berkualiti perlu dinikmati oleh semua murid secara adil. Aspirasi yang keempat ialah perpaduan. Sekolah merupakan tempat terbaik untuk membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang tahun. Melalui aktiviti pembelajaran, kurikulum dan interaksi harian, murid dapat belajar menghormati kepelbagaian budaya, agama dan bahasa sekaligus mengukuhkan semangat perpaduan sejak di bangku sekolah. Aspirasi yang kelima ialah kecekapan. Kecekapan merujuk kepada penggunaan sumber pendidikan secara optimum bagi menghasilkan impak maksimum terhadap pembelajaran murid. Dengan kata lain, setiap peruntukan yang dibelanjakan perlu memberikan pulangan terbaik kepada pembangunan pendidikan negara. Jelaslah bahawa kelima-lima aspirasi ini saling melengkapi dalam usaha membina sistem pendidikan yang berkualiti, adil dan berkesan. Hadirin sekalian, persoalannya, bagaimanakah kita memastikan semua aspirasi ini benar-benar dilaksanakan di sekolah? Jawapannya ialah melalui Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKPM yang kini diperkasakan melalui kualiti atau sekolah iaitu SKS. SKPM merupakan instrumen yang digunakan bagi menilai dan menjamin kualiti pengurusan sekolah serta keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam SKPM Standard 4, memberi tumpuan kepada pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu bagaimana guru merancang, melaksanakan dan menilai proses pengajaran dengan berkesan. Guru bukan lagi sekadar menyampaikan ilmu tetapi berperanan sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai bagi memastikan murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Selain itu, Standard 5 pula memberi fokus kepada kemenjadian murid. Ini bermaksud kejayaan murid bukan hanya diukur melalui pencapaian akademik, malah turut melibatkan aspek kurikulum, sasiah, kepimpinan serta pembentukan nilai dan akhlak. Melalui SKPM, sekolah dapat memastikan aspirasi pendidikan yang dirancang benar-benar diterjemahkan dalam amalan harian di bilik darjah. 6 aspirasi murid. Selain aspirasi sistem PPM turut menggariskan 6 aspirasi murid yang perlu dimiliki oleh setiap murid apabila menamatkan persekolahan. Yang pertama ialah pengetahuan, iaitu penguasaan ilmu dan kemahiran asas dalam pelbagai bidang. Yang kedua ialah kemahiran berfikir, termasuk kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat supaya murid mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin, iaitu kebolehan memimpin diri sendiri, bekerjasama dalam kumpulan dan membuat keputusan secara bertanggungjawab. Yang keempat ialah kemahiran dewi bahasa, iaitu menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Yang kelima ialah etika dan kerohanian bagi membentuk murid yang mempunyai akhlak mulia, nilai moral dan pegangan agama yang kukuh. Dan yang terakhir ialah identiti nasional, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati prinsip rukun negara, menghormati kepelbagaian budaya serta mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Kesemua aspirasi ini membuktikan bahawa sistem pendidikan negara bukan sahaja bertujuan melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik, malah membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan sosial. Sebagai kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan merupakan asas penting dalam membangunkan sistem pendidikan Malaysia yang berkualiti dan bertaraf dunia. Melalui PPM 2013 hingga 2025, kerajaan telah menetapkan hala tuju yang jelas melalui 5 aspirasi sistem pendidikan pelaksanaan SKPM dan 6 aspirasi murid bagi melahirkan modal insan yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Namun begitu, segala aspirasi ini hanya dapat direalisasikan sekiranya terdapat guru yang benar-benar komited dan mempunyai jiwa pendidik sebagai seorang pendidik. Oleh itu, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya untuk menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai guru berjiwa pendidik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai bakal guru, kita bukan sekadar menguasai isi pelajaran, malah perlu memahami ilmu pendidikan secara menyeluruh supaya dapat melahirkan murid yang seimbang dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani. Dalam konteks pendidikan Malaysia, guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara melalui amalan pedagogi yang berkualiti, pembelajaran sepanjang hayat, penggunaan teknologi serta pembentukan nilai-nilai murni dalam kalangan murid.
Oleh itu, guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga merupakan pembimbing, pemudah cara, mentor dan agen perubahan yang membentuk generasi masa hadapan negara. Jadi, hari ini saya akan membentangkan implikasi aspirasi dan hal tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi pertama ialah guru sebagai pemudah cara pembelajaran. Dalam pendidikan masa kini, guru tidak lagi hanya menyampaikan ilmu secara sehala. Sebaliknya, membimbing murid supaya aktif menerangkan pengetahuan, berfikir secara kritis, kreatif dan mampu menyelesaikan masalah. Pendekatan ini menjadikan murid lebih berdikari serta meningkatkan penglibatan mereka dalam pembelajaran. Sebagai contoh, guru matematik boleh melaksanakan pembelajaran berasaskan projek dengan meminta murid mereka membentuk pelan taman mini menggunakan konsep ukuran dan ruas. Guru bertindak sebagai pembimbing manakala murid bekerjasama mencari maklumat, menyelesaikan tugasan dan membentangkan hasil kerja mereka. Implikasi kedua ialah guru perlu menguasai kemahiran digital dan teknologi. Seiring dengan transformasi pendidikan dan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi digital agar proses pengajaran menjadi lebih interaktif dan berkesan. Penguasaan teknologi juga membolehkan guru memenuhi keperluan pembelajaran murid yang semakin celik digital. Contohnya, guru menggunakan Google Classroom untuk mengurus bahan pembelajaran, Quizzes untuk pentaksiran formatif dan Canva bagi menghasilkan bahan pengajaran yang lebih menarik. Implikasi ketiga ialah guru membentuk sahsiah dan nilai murid. Aspirasi pendidikan negara bukan sahaja menitik beratkan kecemerlangan akademik, malah memberi penekanan kepada pembentukan akhlak, etika dan nilai murid. Oleh itu, guru perlu menjadi contoh teladan melalui sikap, tutur kata dan integriti yang tinggi. Sebagai contoh, guru menerapkan nilai hormat menghormati, kerjasama dan tanggungjawab melalui aktiviti berkumpulan, program mentor-mentee serta amalan budaya penyayang di sekolah. Implikasi keempat ialah guru mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Dunia pendidikan sentiasa berubah dari segi kurikulum, pedagogi dan teknologi. Oleh itu, guru berjiwa pendidik perlu sentiasa menambah ilmu dan meningkatkan profesionalisme melalui kursus, latihan, seminar dan penyelidikan pendidikan. Sebagai contoh, guru mengikuti latihan berkaitan pentaksiran bilik darjah, PBB, pedagogi digital atau penggunaan AI dalam pendidikan bagi memastikan amalan pengajaran sentiasa relevan dan berkualiti. Implikasi kelima ialah guru melaksanakan pentaksiran secara holistik. Aspirasi pendidikan negara menekankan bahawa kejayaan murid tidak seharusnya diukur melalui peperiksaan semata-mata, tetapi juga melalui perkembangan kemahiran, nilai dan potensi mereka. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, pembentangan, portfolio dan pentaksiran bilik darjah. Sebagai contoh, guru bahasa Melayu boleh menilai kemahiran komunikasi murid melalui pembentangan perkumpulan dari persembahan lisan selain ujian bertulis. Sebagai kesimpulan, aspirasi dan hala tuju pendidikan telah mengubah peranan guru daripada sekadar menyampai ilmu kepada pemudah cara pembelajaran, pembentuk sahsiah, pengguna teknologi pembelajar sepanjang hayat dan pelaksanaan pentaksiran holistik. Guru yang memiliki jiwa pendidik akan sentiasa berusaha meningkatkan kompetensi diri demi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, berkemahiran tinggi serta mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Oleh itu, setiap guru perlu menyahut aspirasi pendidikan negara dengan penuh komitmen bagi memastikan kualiti pendidikan di Malaysia terus diperkasakan. Sebagai kesimpulan keseluruhan, pembentangan ini telah menghuraikan secara menyeluruh tentang aspirasi dan hari tuju pendidikan Malaysia, guru berjiwa pendidik serta implikasi dasar pendidikan terhadap profesion keguruan. Ketiga-tiga aspek ini telah saling berkait rapat dalam membentuk satu sistem pendidikan yang dinamik, komprehensif dan berdaya saing selaras dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Jelaslah bahawa sistem pendidikan negara yang melandaskan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 bukan sahaja menekankan kecemerlangan akademik semata-mata tetapi turut memberi penekanan yang besar kepada pembangunan insan
secara holistik dan seimbang, iaitu meliputi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pendekatan ini penting bagi memastikan setiap murid bukan sahaja cemerlang dalam pencapaian akademik, tetapi juga mempunyai jati diri yang kukuh, nilai moral yang tinggi serta sasah yang terpuji. Dalam masa yang sama, guru memainkan peranan yang amat penting sebagai pelaksana utama dasar pendidikan di peringkat sekolah. Guru bukan sekadar bertindak sebagai penyampai ilmu, tetapi juga berfungsi sebagai pemudah cara, pembimbing, pembentuk, sasiah dan agen perubahan sosial. Hal ini menunjukkan bahawa tanggungjawab seorang guru amat besar dalam memastikan setiap aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa kejayaan sesebuah sistem pendidikan bukan sahaja bergantung kepada dasar yang dirancang, tetapi juga kepada komitmen, profesionalisme, kreativiti serta jiwa pendidik yang tulen dalam diri setiap guru. Tanpa penghayatan yang mendalam, segala aspirasi yang dirangka ibarat seperti kapal tanpa nahoda yang sukar mencapai destinasi yang diimpikan. Akhir kata, kami berharap pembantangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam serta menambah kefahaman tentang betapa pentingnya peranan pendidikan dalam membangunkan generasi masa hadapan yang bukan sahaja berilmu pengetahuan tetapi juga berakhlak mulia, berdaya saing dan mampu bersaing di peringkat global. Seperti peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya, usaha membentuk generasi cemerlang perlu bermula sejak di bangku sekolah lagi. Sekian, terima kasih. Saya nak tanya, antara 5 aspirasi sistem pendidikan, yang manakah paling penting menurut anda dalam membangunkan sistem pendidikan Malaysia dan mengapa? Pada pendapat saya, daripada 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia, aspirasi akses merupakan aspirasi yang paling penting. Hal ini kerana setiap murid berhak mendapat peluang yang sama untuk menerima pendidikan yang berkualiti tanpa mengira sama ada mereka tinggal di bandar atau luar bandar, datang daripada keluarga yang berada atau kurang berkemampuan maupun mempunyai keperluan pembelajaran yang berbeza. Apabila semua murid mempunyai akses kepada pendidikan yang baik, mereka dapat mengembangkan potensi diri secara optimum. Pada masa yang sama, kerajaan dan sekolah dapat mengurangkan jurang pendidikan melalui penyediaan kemudahan pembelajaran, teknologi digital, guru yang berkualiti serta pelbagai bentuk bantuan kepada murid yang memerlukan. Sebagai contoh, penyediaan peranti digital, capaian internet di sekolah dan bantuan seperti rancangan makanan tambahan RMT membantu murid belajar dengan lebih selesa dan berkesan. Kesimpulannya, saya percaya aspirasi akses merupakan asas kepada kejayaan aspirasi yang lain. Apabila semua murid diberi peluang pendidikan yang adil dan berkualiti, barulah kita dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Saya nak tanya, bagaimanakah implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan dapat membentuk seorang guru yang benar-benar berjiwa pendidik dalam konteks PDP moden? Pada pandangan saya, implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan memang sangat memberi kesan dalam membentuk guru-guru yang benar berjiwa pendidik, terutamanya dalam konteks PDP moden hari ini. Pertama sekali, guru perlu berubah peranan daripada sekadar penyampai ilmu kepada fasilitator pembelajaran. Maksudnya, dalam bilik darjah abad ke-21, pembelajaran lebih berpusatkan murid. Jadi, guru lebih banyak membimbing, mengawal dan membantu murid untuk menerokai ilmu sendiri melalui pendekatan PAK 21. Selain itu, guru juga perlu menerapkan kemahiran berfikir alas tinggi atau dikenali sebagai KEBAT dalam PDP. Ini penting supaya murid bukan sekadar menghafal fakta tetapi boleh berfikir secara kreatif dan boleh selesaikan masalah dalam situasi sebenar. Seterusnya, aspirasi pendidikan juga menuntut guru supaya sentiasa tingkatkan profesionalisme dan kuasai teknologi. Jadi, penggunaan bahan digital, aplikasi pembelajaran dan kaedah interaktif memang jadi keperluan dalam PDP sekarang supaya lebih menarik dan berkesan. Akhir sekali, guru berjiwa pendidik juga perlu fokus kepada pembentukan sasiah murid.
bukan akademik semata-mata. Ini selari dengan hala tuju pendidikan yang nak lahirkan murid seimbang dari segi jeri. Kesimpulannya, semua implikasi ini sebenarnya membentuk guru yang bukan hanya mengajar tapi juga mendidik, membimbing dan menjadi contoh kepada murid.